Apapun pelantikan Perdana Menteri yang ke-9 telah pun berlangsung pada petang tadi, dan tak semena-mena kita dihujani oleh beberapa isu yang kita tidak jangka. Um, Semalam memang saya ada mengeluarkan satu kenyataan bahawa sekiranya waktu itu saya ingat dalam tengah hari, sekiranya uh, wakil ataupun calon Perikatan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri mempunyai bilangan ahli parlimen ataupun sokongan yang cukup, yang dikatakan 114, maka beliau hendaklah dilantik oleh Yang-Tuan Agong. Ya. Ada yang terkejut bila saya keluarkan kenyataan itu, tapi bagi saya perlu dan saya harus bercakap mengikut prinsip dan undang-undang yang ada. Walaupun saya Pakatan Harapan, tetapi apa yang benar kita terpaksa ataupun kita perlu utamakan, sebab kita harus sedar ya, apa yang berlaku dalam tempoh setahun ini, terutama dalam barangkali seminggu ataupun mungkin 2 minggu yang belakangan ini, adalah merupakan sejarah yang penting ya, dan kita harus, kalau dapat, buat satu catatan supaya akan menjadi suatu panduan buat masa akan datang. Sebab ini adalah satu perjalanan, suatu amalan, satu tradisi yang akan menjadi sebahagian daripada khazanah perlembagaan negara kita. Jadi peruntukan yang ada dalam perlembagaan kita itu sebenarnya adalah merupakan peruntukan yang bersifat, orang kata, rangka saja ya, ataupun apa orang putih kata ya, yang dalam sini ada bare skeleton saja. Jadi perlembagaan ini melebihi daripada itu, dan sebenarnya pun kalau kita lihatkan prinsip-prinsip ataupun peruntukan yang ada dalam perlembagaan negara kita itu adalah merupakan suatu convention yang asalnya merupakan satu perkembangan prinsip yang berkembang, yang timbul, yang berjalan puluhan dan ratusan tahun ya, yang secara keseluruhannya membentuk apa yang dipanggil sebagai cabinet government ataupun responsible government ya, yang merupakan sebahagian daripada Westminster system itu. Jadi ini yang saya katakan ataupun yang menunjukkan kepentingan diingat ataupun dicatat ke perkara itu. Apapun selain daripada soal pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri yang saya katakan perlu dibuat, sekiranya jelas bahawa sokongan itu genuine ataupun tidak ada unsur-unsur paksaan, rasuah dan sebagainya, maka beliau hendaklah dilantik ya. Dan sebenarnya satu lagi perkara yang membuat saya mengeluarkan kenyataan tersebut ialah dakwaan daripada seorang yang bernama Raja Putra Kamaluddin tentang apa yang dikatakan sebagai cubaan untuk meminda perlembagaan ya. Jadi jelas beliau bercakap bagi ataupun condong kepada Perikatan Nasional. Jadi pada saya waktu itu undang-undang ataupun perlembagaan harus diikut ya. Dan saya fikir itu saja yang ataupun perlu dilakukan supaya krisis itu tidak berkepanjangan. Dan saya mengatakan bahawa Perdana Menteri itu perlu pergi ke Parlimen dan melepasi motion of confidence ataupun usul percaya ya. Dan kebetulan ini telah pun dititahkan oleh Yang-Tuan Agong sendiri ya, dalam surat yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Dan ini yang menjadi isu malam ni nampaknya antaranya, iaitu saya buat kenyataan itu semalam, dan dalam utusan pagi ni pun disiarkan lagi, dan sebelah petang tadi saya menerima banyak WhatsApp dan juga ada yang Twitter daripada saudara Nazim dan siapa lagi yang berhormat Hanifah Maidin, kemudian ada
Twitter daripada Farhanism ni yang menyebut ataupun yang mengatakan bahawa Datuk Syam Rahayu, pemegang kerusi raja-raja di UiTM, dan juga Datuk Salihuddin mengatakan tak payah ya. Apa yang menjadi barangkali yang sedikit sebanyak menimbulkan situasi yang panas ialah 3 hari yang lepas orang yang sama mengatakan bahawa perlu ke parlimen. Jadi hari ini beliau mengatakan tak perlu. Jadi dalam masa 3 hari fatwanya sudah berubah. Ya, jadi ini satu perkara yang barangkali menimbulkan kemarahan dan ada yang macam-macam lah katakan. Jadi pada saya ini satu perkara yang penting untuk diulas, dan saya berasa media pun harus bertanggungjawab ya, oleh kerana saya rasa yang menyiarkan pendapat pemegang kerusi itu kebetulan adalah Astro Awani, dan saya fikir mereka tahu apa yang mereka buat. Jadi saya tak tahu siapa yang tak sedar dalam tempoh yang begitu singkat 3 hari itu, 2 pandangan yang berbeza yang dikeluarkan oleh orang yang sama di atas isu yang sama ya. Jadi saya tak tahulah, takkanlah media nak melagakan sosok itu kan. Tetapi apapun, bagi saya media ada peranan sebagai apa yang disebut sebagai the fourth estate ya, sebagai institusi yang keempat selepas daripada legislatif, eksekutif, badan kehakiman. Media itu yang keempat, the fourth estate. Jadi dia perlu bertanggungjawab. Jadi saya fikir, saya tidak pasti apa yang agenda apa yang Astro Awani nak cuba nak buat, tapi pengulas tetap mereka itu berbelit-belit ya, dan pernah disebutkan oleh sosok berkenaan bahawa titah raja itu ialah perintah. Jadi saya pun tak faham ya, mengapa jadi begini. Apa pun saya nak ulas ataupun saya nak menjelaskan kenapa ataupun perlu apa Perdana Menteri ke Parlimen ya, menghadapi motion ataupun usul percaya itu, motion of confidence itu. Sebab selain daripada apa yang telah pun dititahkan oleh Tuanku ya, dan itu betul ya, walaupun tidak disebut oleh perlembagaan, dan saya sebut semalam dan hari ini yang disiarkan hari ini oleh utusan bahawa memang tak disebut oleh perlembagaan, tetapi seperti yang saya katakan pada awal tadi, perlembagaan kita ni merupakan bare skeleton, dan undang-undang perlembagaan ni tak boleh sama ataupun tak boleh difahami seperti undang-undang yang lain, undang-undang kontrak ke undang-undang keluarga ke undang-undang jenayah ke dia lain, ada sedikit berbeza. Jadi ini yang kadang-kadang ramai yang berkali tersilap, dan dia membaca secara mekanikal. Itu yang saya katakan, perlembagaan ini tidak boleh dibaca secara mekanikal ya. Dia harus dilihat dalam konteks sejarah dia, dalam konteks kejadian itu, dan ditambah dengan convention, dengan amalan dan sebagainya. Sebab itu saya katakan tadi, seperti yang banyak disebut oleh sarjana-sarjana perlembagaan pun, apa yang ada dalam dokumen ini ialah bare skeleton, bare bones, tak ada tulang, tak ada daging, tak ada nyawa ya. Dan nyawa itu sebenarnya lah disebut sebagai constitutionalism dan demokrasi itu sebenarnya. Jadi itu satu lagi perkara yang barangkali kalau tidak tidak diambil kira, jadi bacaan itu salah dan tak betul ya. Sebab kalau tidak, mudahlah, macam baca kontrak, macam baca penal code, macam baca kanun acara jenayah, mudahlah bukan. Jadi undang-undang perlembagaan tidak begitu. Dia berbeza sedikit dengan undang-undang pentadbiran, administrative law itu lain ya, sedikit lain. Walaupun dalam kelompok yang sama, itu public law tu, tetapi dia sedikit lain, dia lebih rigid. Dan sebab itu kita ada konsep seperti legality ya, kemudian constitutionality, dan akhirnya legitimacy atau keabsahan yang kita bincang itu. Tak apalah, nanti kita bincang kemudian, ataupun tanya dengan mereka yang ada law degree ataupun political science degree, apa beza tiga-tiga perkara ini ya, antara legality, constitutionality dan legitimacy. Tak mengapa, tapi itu nak menunjukkan betapa dia tidak semudah yang disangkakan. Jadi berbalik pada apa yang saya katakan tadi, kenapa
motion itu perlu dibuat ialah supaya dalam keadaan sekarang terutamanya supaya jelas bahawa apa ataupun keputusan yang dibuat itu keputusan yang betul. Jadi soal yang dia kata sudah angkat sumpah, maknanya keabsahan itu sudah jelas, itu tidak betul. Sebab kalau angkat sumpah ataupun ceremonial part itu, upacara itu sudah menjadi ataupun sudah cukup untuk apa ni dianggap sebagai mengabsahkan kedudukan itu. Muhyiddin Yassin pun serupa juga, dia juga melalui proses angkat sumpah itu, dan waktu itu tidak melalui apa yang kita lalui dalam tempoh seminggu ini, ya. Tetapi keabsahannya dipersoalkan sampai hampir setahun, ya. Jadi upacara angkat sumpah tidak menyelesaikan ataupun tidak menjadi suatu kriteria yang muktamad untuk menunjukkan bahawa seseorang itu ada keabsahan yang diperlukan. Dan kita harus juga ingat, ya, dan kita dah sebut banyak kali apa yang berlaku pada tahun 1976 sewaktu Hussein On menggantikan Razak Hussein, ya, sebagai Perdana Menteri. Dia juga telah pun melalui angkat sumpah. Jadi selepas diumumkan Perdana Menteri Tun Abdul Razak meninggal dunia di London, Datuk Hussein On waktu timbalan dilantik sebagai Perdana Menteri, dan waktu itu tidak ada masalah majoriti. Waktu itu Barisan Nasional ada lebih daripada 2/3 dalam parlimen, ya. Jadi dilantik, angkat sumpah, dan bila masuk parlimen dibuat. Begitu juga waktu pertukaran ataupun peletakan jawatan Dr. Mahathir pada tahun 2003 pada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika itu pun sama juga, ada upacaranya, dan waktu itu ada 2/3 majoriti, ya. Jadi tak ada masalah. Sekarang ini tak ada majoriti ataupun kurang daripada 2/3. Jadi alasan dia lebih kuat lagi. Jadi apabila dia kata tak perlu oleh kerana dah angkat sumpah itu, saya fikir, saya tak tahu nak kata apa lah, tapi tak betul lah, itu saja. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan soal legality, bukan. Ini soal untuk memastikan bahawa dia betul. Dan apatah lagi kalau yang Perdana Agung sendiri sanggup seolah-olahnya meletakkan kepala dia di atas chopping block tu, mengapa Ismail Sabri tidak? Kenapa saya kata begitu? Sebab maksudnya apabila yang Perdana Agung menitahkan secara jelas bahawa Perdana Menteri perlu ataupun harus sanggup ke Parlimen untuk mengesahkan majoriti dia, bermakna yang Perdana Agung sanggup diadili. Dan ini satu perkara yang jarang berlaku, dan ini saya tabik lah, sebab seorang raja sanggup meletakkan keputusan itu diadili, maknanya kemungkinan salah itu ada. Sebab apa? Mungkin ada yang belot, dan tengah itu mungkin bila di Dewan dia tak berani nak menunjukkan dia ini sebahagian daripada tim Ismail Sabri sebagai contoh, mungkin dia lari, bukan? Jadi itu yang kemungkinan yang boleh berlaku, ya. Sebab kita tahu kerajaan ini, sosok ini tidak popular. Kita sudah tengok dalam media, headline luar negara macam-macam yang saya tak payah sebut di sini. Jadi kemungkinan itu ada, dan apapun di seluruh dunia, ya, sarjana perlembagaan constitutional scholars mengatakan bahawa itu yang betul. Selepas dilantik, sebaik-baiknya di test, diuji dalam Dewan, dan tak salah sebenarnya. Tak berlawanan dengan perlembagaan negara kita, hanya tak disebut saja, tetapi disebut lebih baik, ya. Artinya kalau yang tak wajib tu, yang sunat tak buat, kan? Ada yang sunat muakkad sebagainya, kan? Jadi kena faham begitulah. Jadi saya fikir apa yang disebut oleh sosok daripada GITM ni agak pelik, terutamanya apabila 3 hari sebelum tu dia mengatakan bahawa perlu ke Dewan selaras dengan apa yang ditetapkan, dan dia pernah mengatakan bahawa titah raja itu perintah. Jadi hari ini sudah berlainan. Jadi itu yang saya fikir dalam social media sudah menjadi kelam kabut, dibasah dan sebagainya, dan saya fikir ini satu perkara yang harus menjadi pengajaran supaya media berkenaan dan juga sosok berkenaan supaya berhati-hati, supaya khalayak tidak terkeliru dan tidak marah. Saya sendiri tahu apabila saya mengatakan bahawa kalau betul-betul Ismail Sabri itu ada 114 wajah dilantik, perlu dilantik, saya tahu ada yang tidak selesa ataupun yang barangkali terpinga-pinga dengan apa yang saya cakap. Tapi bagi saya
secara prinsip kita kena katakan apa yang betul, ya. Dan sudah pastilah, ya, keterbukaan dan juga level playing field itu perlu ada dalam politik ini, dan ini yang kita nak bawa, yang kita nak bangkitkan supaya selepas ini negara kita lebih terbuka, lebih open dan selaras dengan betul-betul sebagai sebuah sistem parliamentary demokrasi ataupun Westminster system yang betul-betul berfungsi, dapat kita banggakan, ya. Jadi itu satu perkara yang saya fikir jelas. Jadi tidak perlu ada persoalan lagi mengenai soal perlu atau mengapa Perdana Menteri harus ke Dewan. Soal bila dan di mana itu terpulang pada Parlimen lah, sebab Yang Jalan Agung telah pun menitahkan speaker, dan ada pun selain pada surat, media pun menyiarkan banyak dah. Jadi saya tak fikir ada orang yang miss benda itu, ya. Dan saya pun heran kepada orang yang selalu begitu akur dengan istana, dia hari ini tiba-tiba membelakangkan istana pun satu perkara bagi orang biasa itu pelik lah, kan. Sama juga dengan isu nasihat hari itu, kan. Jadi nasihat itu walaupun kalau kita baca secara mekanikal itu wajib, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu bahawa nasihat itu tidak boleh ataupun mungkin boleh ditangguhkan ataupun tidak begitu dipatuhi. Jadi itu ada huraian dia lagi lah. Jadi maknanya seperti yang saya katakan tadi, pemahaman dan bacaan dan kefahaman yang mekanikal itu harus dilihat. Ada perkara yang jelas, umpamanya soal pembatalan audit yang bagi saya jelas itu kerja kerajaan, itu bukan kerja Tuan Agong. Tetapi mengisytiharkan darurat sebagai contoh, itu yang Tuan Agong ada ruang untuk mengadakan check and balance, dan ini telah pun berlaku, dan ini akan menjadi suatu presiden, suatu sejarah yang akan terus dirujuk pada masa yang akan datang.